Salah faham dalam konsep ibadah menyebabkan timbul golongan pelampau sufi pada hari ini. Kenapa Ustaz kata begitu? Kerana sufi hari ini meminta kepada Nabi. Ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong kami. Sepatutnya kalau orang tu dia reti, dia faham maksud konsep doa. Doa tu apa konsep dia? Sepatutnya ketika kita berdoa, apa perasaan kita? Kita menghina dan merendahkan diri. Kita mengagungkan pihak yang kita minta. Kita tak akan beri perkara tu melainkan kepada Allah sahaja. Kerana siapa yang memustajabkan doa? Atau Nabi Muhammad? Allah yang memustajabkan doa. Siapa yang beri rezeki kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang turunkan Nabi Muhammad sebagai pembimbing kepada kita? Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa taala atas rububiyah dia. Dia turunkan Nabi Muhammad, dia bimbing supaya manusia tidak hidup dalam keadaan tiada pembimbing. Dia turunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melaksanakan kehendak Allah. Tiba-tiba doa, ya Rasulullah bagi ke aku, ya Rasulullah ampun aku, ya Rasulullah turun hujan, ya Rasulullah beri rezeki kepada aku. Rasulullah tu rezeki mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba minta dekat Nabi Muhammad. Mencalarkan akidah uluhiyah. Mereka kata, tak Ustaz, kita ni bukan macam tu. Kita ni rasa macam diri kita hina. Nak direct kepada Allah rasa macam tak wajar. Nak kena melalui perantaraan Nabi baru pergi ke situ. Kita direct dengan Allah. Bukan masalah hampa tak reti nak buang sikap angkuh bersama Allah. Hampa tak faham maksud ibadah. Maksud ibadah menuntut kita merasai diri kita ini hamba, hina. Terus kepada Allah. Allah tak nak benda-benda perantaraan ni. Kalau itulah yang ditentang oleh Abu Lahab dan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dan Abu Jahal juga orang-orang Quraisy bukan menentang Nabi kerana Nabi nak ajak mereka supaya mengaku Allah menciptakan langit dan bumi, segala-galanya dari Allah. Bukan itu. Mereka tak tentang perkara itu. Mereka telah percaya Allah segala-galanya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Ada dua, sekurang-kurangnya ada dua taukid penegasan kat situ. Pertama penegasan huruf lam, la yaqulunna Allah. Ada nun syaddah pula, nun yang disabdukan di hujung. Fi'il mudhari', la yaqulunna Allah. Pasti sungguh-sungguh orang musyrikin Mekah termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa mereka mensyirikkan Allah? Mereka jadi Islam tak dengan pengakuan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi? Mereka ada uluhiyah dah? Ada. Walaupun tidak sempurna. Tetapi mereka ada rububiyah. Mereka ada rububiyah. Walaupun tak sempurna. Kita tak boleh kata rububiyah musyrikin sama dengan rububiyah orang Islam. Tak sama. Tapi mereka ada sedikit konsep tu. Ada faham sikit asas je. Kemudian, adakah mereka menentang Nabi disebabkan itu seruan Nabi? Tak. Mereka dah tahu. Mereka pun nak tulis perjanjian Bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Maknanya ambil berkat, mengharapkan keberkatan, mengharapkan Allah Ta'ala menyempurnakan hasrat perjanjian mereka. Apa yang mereka tentang Nabi? Kerana apa? Kerana seruan mentauhidkan uluhiyah. Sebab tu mereka kata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Muhammad ni nak jadikan Tuhan tu satu je kah? Dia kata apa? Aja'alal aliha. Tuhan Muhammad ni nak jadikan tempat uluhiyah kita satu saja kah? Inna hadha la syai'un ujab. Pelik ajaran Muhammad ni. Kerana mereka berkeyakinan Tuhan tu banyak. Tuhan yang diserahkan uluhiyah. Yang ini diserahkan kehinaan dan kerendahan diri. Apa-apa perbuatan ibadah diserahkan kepada Tuhan tu, dia ada banyak di sisi mereka. Kerana itu mereka menyembelih korban kepada berhala. Apa tujuan mereka menyembelih korban kepada berhala? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Untuk berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Nampak tak? Dia menyerahkan uluhiyah, dia menyerahkan kerendahan diri dan kehinaan kepada berhala yang tak boleh diserah melainkan kepada Allah. Pelampau sufi kata, alam ni
Allah telah berikan kuasa pentadbiran kepada wali. Kadang-kadang orang yang tak faham tauhid uluhiyah, biasalah apa masalahnya, Allah serahkan kuasa kepada wali. Kuasa tu dapat daripada Allah. Wali hanya Allah Ta'ala menyerahkan kuasa. Sekarang kita nak tanya, menyerahkan kuasa tu maksud apa? Bukankah wali itu mengurus berdasarkan kehendak dia? Betul tak betul? Maknanya dia boleh beri kebaikan kepada orang yang dia suka, dia beri keburukan kepada orang yang dia tak suka. Jadi fikrah tu, pemikiran tu mendorong manusia akan cuba mendekatkan diri kepada wali, supaya wali sayang kat dia, supaya wali belas kasihan kat dia. Sedangkan pengharapan kasih sayang, pengharapan belas kasihan mesti dituntut dari, kita mengharapkan belas kasihan dari siapa? Dari Allah. Sebab tu masuk masjid, Allah maftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukalah kepada aku pintu kasih sayang belasmu kepada aku. Tak minta pada wali. Abdul Qadir Jalani iftah li abwaab rahmatik, tak sebut macam tu. Abdul Qadir Jalani buka pintu rahmat kepada, tak, kita tak sebut begitu. Sebab tu tak boleh diberi. Bila salah konsep ibadah, mengaji salat sifat salat berpuluh kali pun, tapi tak faham konsep ibadah, tidak menjamin keselamatan akidah kita. Sebab tu ambil perhatian dalam masalah ni, masalah prinsip dan asas dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala.